لا يسوق الخير إلا الله. بسم الله ما شاء الله لا يصرف السوء إلا الله. بسم الله ما شاء الله ما كان من نعمة فمن الله. بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله. بسم الله ولا استعانة إلا به. والحمد لله ولا ثناء إلا عليه. والصلاة والسلام على رحمة الله للعالمين ومسك الختام لسائر الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واتبع هداه إلى يوم الدين. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فنقول اللهم أجرنا من النار ونقول اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا وسبيلا لمن اهتدى واقدر لنا ولهذه الأمة المحمدية الخيرة الخير حيث كان وأينما كانوا فإنك تقدر ونحن لا نقدر وإنك على كل شيء قدير. فأنت تعلم ونحن لا نعلم وإنك أنت علام الغيوب. اللهم اجعلنا من الذين إذا أحسنوا استبشروا وإذا أساءوا استغفروا. بشرنا بإحسانك في الدنيا رؤيا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ووفي لنا بجودك يوم القيامة لقيا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وارزقنا بعفوك يوم النشور شفاعة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا جميعا وللحاضرين والغائبين من صالح أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وصل اللهم يا ربنا صلاة جلال وسلم سلام جمال على حضرة حبيبك سيدنا محمد واغشه اللهم بنورك كما غشيته سحابة تجليات فنظر إلى وجهك الكريم. وبحقيقة الحقائق كلم مولاه العظيم الذي أعاذه من كل سوء. اللهم فرج كربنا كما وعدت أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء وعلى آله وصحبه آمين. اللهم آمين يا كريم. الحمد لله ثم الحمد لله والشكر لله. Pujian dan syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala dengan limpah kurniaan hidayah dan taufik daripada Allah. Dan malam ini Allah Subhanahu wa taala kurniakan kesempatan untuk kita kembali bertemu bersua muka dan berhimpun dalam halaqah dan majlis ini. Mudah-mudahan beroleh kebaikan dan keberkatan daripada Allah Subhanahu wa taala insya-Allah. Seperti mana dalam doa-doa yang kita selalu baca dan kita pohon pada setiap awal muqaddimah pertemuan kita, yaitu kita berdoa mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala kurniakan kepada kita rahmat, limpahan rahmat Allah Subhanahu wa taala, diberikan dengan kurniaan sakinah, ketenangan daripada Allah, mendapat doa istighfar daripada para malaikatillah dan tersenarai daripada kalangan hamba-hamba Allah yang Allah sebut nama setiap seorang daripada para mereka itu di hadapan para malaikatnya. Mudah-mudahan semua perkara tersebut menjadi kebaikan dan juga sebab kita terhindar daripada segala kecelakaan dan keburukan, kecelakaan dunia dan akhirat insya-Allah. Dan mudah-mudahan berkat mulazamah kita dalam majlis ilmu serta amal-amal kebaikan dan amal taat yang kita lakukan yang lainnya itu menjadikan kita ini sebahagian daripada umat yang dibanggakan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Kerana ada riwayat seperti mana yang kita maklumi, barangkali kita biasa mendengarnya, suatu hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan, qauluhu alaihi salatu wasalam, hayati khairul lakum wa mamati khairul lakum, tu'radu alayya a'malukum fama wajadtu minha min khairin hamidullah wa ma wajadtu minha min syarrin astaghfartullah lakum, atau kama qala alaihi salatu wasalam. Nabi bersabda dalam hadis yang diriwayatkan, hayati khairul lakum, hidupnya aku itu merupakan kebaikan untuk kamu. Ketika mana baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih lagi berada di atas kehidupan atas muka dunia ni, maka adanya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu merupakan satu kebaikan kepada umat manusia, bahkan kepada alam seluruhnya. Lebih-lebih lagi para sahabat radhiyallahu taala ajma'in
tuhdisuna wa yuhdatsu lakum, karena dengan adanya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa saja masalah itu dapat diajukan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa yang baru yang tak tahu terus direct tanya kepada Nabi. Bahkan wahyu yang turun, perintah yang baru turun, maka Nabi sampaikan langsung kepada para sahabat. Jadi baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mana hidup adalah sebahagian daripada rahmat yang Allah kurniakan kepada alam seluruhnya. Wa mamati khairul lakum, dan lepas daripada kewafatan, wafati yani wa wafati khairul lakum, dan wafatnya aku juga ada kebaikan untuk kamu. Walaupun baginda sallallahu alaihi wasallam wafat, tetapi Allah tidak cabut kebaikan daripada umat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Nabi menyatakan tu'radu alayya a'malukum, dibentangkan sekalian amalan kamu di hadapanku. Walaupun baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah pun wafat, tetapi setiap amalan yang dilakukan oleh umat itu dibentangkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi menyatakan fama wajadtu minha min khairin hamidullah, maka apa-apa kebaikan yang aku dapati daripada apa yang kamu kerjakan, maka aku memuji Allah. Nabi suka dan Nabi redha, bahkan Nabi memujiakan Allah Subhanahu wa taala. Wa ma wajadtuha min syarrin, dan apa yang aku dapati daripada amalan kamu itu daripada kejahatan, istaghfartullah lakum, maka aku minta ampun kepada Allah, yakni aku mohon kepada Allah agar Allah ampunkan kamu. Itu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masa ada atas muka dunia, dalam kehidupan dunia ini pun ada kebaikan. Selepas wafat pun tetap dikekalkan kebaikan dan kedudukan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lebih lagi lah nanti bangkit di akhirat, kekal kedudukan dan keistimewaan dan limpahan kebaikan yang akan diberikan kepada umat berkat daripada kurniaan Allah Subhanahu wa taala yang disebutkan dengan syafaatul uzma. Nabi lah satu-satunya Nabi SAW, Rasul yang akan diberikan keutamaan dan keistimewaan memberikan syafaat pertolongan kepada umat manusia. Yang kita dah dengar dalam qasidah Burdah Sayyidina al-Imam al-Busiri kan, rahmatullahi alaihi wa ridwanuhu, huwa al-habibu alladhi turja syafa'atuhu likulli hawlin min al-ahwali muqtahimi, da'a ila Allahi falmustamsikuna bihi mustamsikuna bihablin ghairi munfasimi. Huwal habibu, dialah kekasih Allah, alladzi turja syafa'atuhu, yang sangat diinginkan, dikehendaki ataupun dicita-citakan akan syafaat pertolongannya. Likulli haulin minal ahwali muqtahimi, daripada segala kesengsaraan huru-hara nanti di akhirat. Pada hari manusia akan terdedah kepada huru-hara di mahsyar selepas bangkit daripada kubur. Da'a ilallah, baginda akan berdoa kepada Allah supaya diberikan pertolongan kepada umat. Fal mustamsikuna bihi, maka orang yang berpegang dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, mustamsikuna bihablin ghairi munfasimi, itu seperti mana seseorang yang berpegang dengan tali yang tidak akan terpisah atau tidak akan terputus. Hadza sayyiduna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi berbalik kepada apa kita sebut tadi, mudah-mudahan setiap kebaikan yang kita lakukan itu menjadikan kebanggaan dan kesukaan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan mudah-mudahan ianya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala insya-Allah. Allahumma amin ya karim. Sambung sikit lagi insya-Allah kitab kita Ar-Rawdatul Bahiyah fi Syarh al-Ahadits al-Qudusiyyah al-Arba'iniyah di Mulla Ali Al-Qari, syarah Syekh Nadir Muhammad Maktabi. فعلى كل منهما وعلى سائر العلماء من مشايخنا وأئمتنا سلفا وخلفا رحمة الله ورضوانه، ونفعنا الله بعلومهم وبأسرارهم وبأنوارهم وبهم في الدارين آمين. Kita masih lagi tak selesai pada perbicaraan berkenaan dengan hadis yang ke-15, iaitu hadis menceritakan tentang keagungan Allah Subhanahu wa taala dan tanda-tanda limpah kurnia yang Allah perlihatkan kepada hamba-hambanya. Masih lagi tak habis hadis itu, iaitu hadis teks hadis itu pada muka surat 82. Kita nak sambung malam ni insya-Allah, sambung berbicaraan berkenaan dengan syarah hadis tersebut pada muka surat 94. Tapi sebelum itu, seperti mana biasa, kita baca sepintas lalu hadis ke-15 ini, mengambil berkat membaca hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis kursi yang diriwayatkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada Allah Subhanahu wa taala. Ila an qala an Abi Dzar
radhiyallahu anhu an sayyidina Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala qala Allah ta'ala ya ibadi inni haramtu dhulma ala nafsi wa ja'altuhu muharraman bainakum fala tadhalamu ya ibadi kullukum dhallun illa man hadaituh fastahduni ahdikum ya ibadi kullukum ja'i'un illa man at'amtuh fastat'imuni ut'imkum ya ibadi kullukum 'arin illa man kasawtuh fastaksuni aksukum ya ibadi innakum tukhti'una bil-laili wan-nahari wa ana aghfiru adh-dhunuba jami'a fastaghfiruni aghfir lakum ya ibadi innakum lan tablughu darri fatadurruni wa lan tablughu naf'i fatanfa'uni ya ibadi law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala atqa qalbi rajulin wahidin minkum ma zada dhalika fi mulki shay'a ya ibadi law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum كانوا على أفجر قلب رجل واحد ما نقص ذلك من ملك شيئا يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل إنسان مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها فمن عمل خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم والحديث رواه سيدنا الإمام مسلم عليه رحمة الله ورضوانه. Sambung insya-Allah tempat syarah itu pada muka surat 94, iaitu pada perenggan yang kedua daripada bawah tu, itu syarah kepada teks ataupun matan yang seterusnya. Qauluhu ya ibadi, situ. Qauluhu ya ibadi law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala atqa qalbi rajulin wahidin minkum ma zada dhalika fi mulki syai'a. Qauluhu yakni firman Allah Subhanahu wa taala yang diriwayatkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya ibadi wahai sekalian hambaku, law anna awwalakum, sekira bahawasanya awwalakum yang awal daripada kamu, wa akhirakum dan juga yang akhir daripada kamu, maksudnya semua makhluk yang awal dan juga yang akhir, wa insakum dan juga yang daripada jenis manusia daripada kalangan kamu, kalangan makhluk, wa jinnakum dan juga daripada kalangan jin, kanu ala atqa qalbi rajulin, kanu adalah mereka itu semualah, semua makhluk dulu dari hak mula-mula Allah cipta sampai yang terakhir termasuk jin dan manusia semua sekali, kanu adalah mereka itu, kalaulah mereka itu ala atqa qalbi rajulin, itu berada ataupun mereka itu adalah apa? Sekuat-kuat ketakwaan hati seorang laki-laki. Makna kalaulah semua makhluk yang Allah Ta'ala cipta, yang dulu, yang pertama sampai yang terakhir, campur semua sekali manusia dan jin, kalaulah semua makhluk itu jadi hamba Allah yang paling bertakwa, atqa qalbi rajulin, itu yang paling kuat ketakwaannya, ketakwaan hati seorang laki-laki. Kalau semua makhluk itu bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, maknanya ma zada dhalika fi mulki syai'a, ma zada tidak bertambah, zalika yang demikian itu, ma zada tidak menambah, zalika oleh yang demikian itu, yakni ketakwaan semua makhluk itu, fi mulki pada kekayaanku ataupun pada kekuasaanku, syai'a sedikit pun. Wahai sekalian manusia, wahai sekalian hambamu, wahai sekalian hambaku, kalaulah semua makhluk daripada makhluk yang aku mula cipta sampailah makhluk terakhir yang aku ciptakan, dan juga semua makhluk termasuk jin dan manusia. Kenapa sebut jin dan manusia? Kerana ini dua makhluk yang menerima taklif daripada Allah Subhanahu wa taala. Karena cerita tentang iman, tentang takwa ini berkaitan dengan berbuat taat. Takwa ni berkaitan dengan berbuat taat, beriman dan berbuat taat kepada titah perintah Allah. Jadi buat taat ni dia berkaitan dengan taklif, berkaitan dengan tuntutan dan perintah hukum daripada Allah.
Maka makhluk yang menerima taklif dia panggil apa dah? Iaitu al-insu wal jin. Al-insu wal jin, manusia dan juga jin. Maka sebab itu disebut sini wa insakum wa jinnakum. Yang manusia daripada kalangan kamu, yang jin daripada kalangan kamu, kanu ala atqa qalbi rajulin wahidin. Kalau semua mereka itu bertakwa seperti mana sekuat-kuat ketakwaan seorang hamba Allah Subhanahu wa taala, maka mazada tidak menambahkan zalika yang demikian itu, yakni semua ketakwaan itu, fi mulki pada kekayaanku, syai'a sesuatu pun. Jadi nak faham sebelum kita baca syarah di bawah tu, nak ceritanya ialah kalau manusia semua beriman, tunduk patuh pada Allah, lagi berbuat taat, tidak berderhaka kepada Allah, sedikit pun tidak mendatangkan, menambah kekayaan pada Allah, kerana Allah Ta'ala itu Tuhan yang maha kaya, lagi maha terkaya. Jadi jangan kita ingat bila manusia taat maka bertambah kemuliaan Allah. Tidak. Kemuliaan Allah adalah kemuliaan dan kekayaan, keagungan yang mutlak, yang tidak terkait dengan apa satu pun. Allah maha kaya, bukan pasal Allah Ta'ala cipta banyak benda. Kalau Allah tak cipta apa pun, Allah itu Tuhan yang maha terkaya, yang tidak ada sesiapa pun boleh mengatasi ataupun boleh memiliki apa yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Kerana yang sebenar-benar pemilik Allah, sebenar-benar pemerintah Allah, sebenar-benar penentu Allah, sebenar-benar Tuhan yang mentadbir segala-galanya, yang memiliki segala-galanya Allah. Jadi kita jangan ingat Allah maha kaya pasal apa? Pasal ada langit, 7 petala langit, 7 petala bumi, laut, darat, semua segala isinya. Sebab tu Allah Ta'ala kaya? Bukan. Itu sebahagian daripada apa? Sebahagian daripada kekayaan yang Allah zahirkan kepada kita. Jadi langit bumi ini bukan ukuran kekayaan Allah, tetapi dia sebahagian daripada mazahir, sebahagian daripada apa yang Allah zahirkan tentang kekayaan. Kalau kita kata tak ada langit bumi pun, Allah tetap Tuhan yang maha terkaya, Ghaniyyun Hamid, Tuhan yang maha terkaya, lagi maha terpuji. Maka yang disebut wahai hambaku, kalaulah semua makhluk yang dulu, yang kemudian, manusia dan jin, semua bertakwa dengan seperti mana ketakwaan seorang laki-laki yang kuat bertakwa kepada Allah, kalau semua takwa sebegitu kuat, maka tidak menambahkan ketakwaan hamba itu pada kekayaan dan kekuasaan Allah sedikit pun. Maka kata syarih, kata tuan guru kita yang mensyarahkan hadis ini, ta'kidun li madmunil jumlati sabiqati fi anna Allah Ta'ala ghaniyyun 'anil 'alamin. Ayat ini ataupun jumlah dengan makna ayat inilah, ucapan ini ta'kidun, ia merupakan satu pengukuhan. Ta'kid ataupun taukidun merupakan satu pengukuhan pada makna madmunil jumlati sabiqah. Li madmun itu pada kandungan makna al jumlati sabiqah, iaitu ayat yang sebelumnya. Ayat sebelum kan cerita tentang Allah Ta'ala sebut innakum lan tadurruni fa innakum lan tablughu darri fatadurruni wa lan tablughu naf'i fatanfa'uni. Kamu tidak boleh mendatangkan mudarat padaku, dan kamu tidak boleh kamu tidak boleh memberi manfaat padaku. Nak datang kamu mudarat, kalau derhaka pada Allah dengan tujuan nak apa? Nak mudarat Allah, maka tak akan berlaku. Kalau kita buat taat untuk apa? Untuk beri manfaat pada Allah, maka ia juga tidak berlaku, kerana Allah Subhanahu wa taala tidak menerima manfaat daripada makhluk. Hak tu kita baca hari tu. Maka di bawah ni ya ibani lagi dia panggil ta'kidun, itu merupakan Allah kukuhkan lagi pada makna kayanya Allah, pada makna terkayanya Allah. Maka dia kata ta'kidun, satu pengukuhan, li madmuni, bagi kandungan makna al jumlati sabiqah, itu ayat yang sebelumnya yang kita baca tu, fi pada anna bahawasanya Allah Ta'ala, pada bahawasanya Allah Ta'ala ghaniyun, terkaya, 'anil 'alamin, daripada sekalian alam. Daripada sekalian makna daripada al-makhluqin. Ghaniyun 'anil 'alamin dengan makna ghaniyun 'anil makhluqin, terkaya bagi sekalian makhluk. Makna terkaya ni makna apa? Tidak berhajat. Istighna'uhu ta'ala an kulli ma siwah wa iftiqaru ilaihi kulli ma adah.
Allah itu terkaya, tak berhajat kepada siapa-siapa juga pun ataupun sesuatu apapun, sedangkan selain daripada Allah yang namanya alam ataupun makhluk itu semua tumpu pada Allah, semua berhajat pada Allah. Jadi ya ibadi law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala atqa qalbi rajulin wahidin minkum ma zada dhalika fi mulki syai'a. Ayat ini ataupun kita kata ucapan ini itu mengukuhkan lagi pada makna apa yang disebut sebelum itu, iaitu apa? Kamu tidak boleh mendatangkan mudarat padaku dan kamu juga tidak boleh apa? Memberi manfaat kepada aku. Falau kana al-khalqu kulluhum, falau kana al-khalqu, sekiranya adalah makhluk, setiap makhluk, falau kana al-khalqu kulluhum, kalaulah semua makhluk, bararatan, baik, taat, atqiya'a, bertakwa pada Allah. Bararah dengan makna salihin, bararah dengan makna hamba yang berbuat kebaikan dan kebajikan, taatlah. Bararah ini juga dengan makna apa? Dengan makna muti'un, salihun, hamba yang taat dan salih, berbuat amal salih. Atqiya, lagi pula bertakwa kepada Allah. Jadi katanya kalau semua makhluk, falau kana al-khalqu kulluhum, kalaulah semua makhluk kesemuanya bararatan atqiya, baik lagi bertakwa kepada Allah, wa kanat qulubuhum, dan adalah hati-hati mereka itu ala arfa'i ma yablughuhu 'abdun. Ala arfa'i mana setinggi-tinggi, ma yablughuhu, apa yang sampai kepadanya, abdun, oleh seorang hamba, min taqwallah, pada makna takwa kepada Allah Azza wa Jalla. Kalaulah semua makhluk itu mencapai darjat ketakwaan yang paling tinggi, semua makhluk tu, semua makhluk. Kita ni, dalam hidup kita ni, Allah Ta'ala berfirman dalam Quran kan, minhumul mu'minun wa aktsaruhumul fasiqun. Makhluk ni ada yang beriman, tapi tak sikit mah, banyak juga yang fasik, yang derhaka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi Allah nak abang kata, kalau semua makhluk ni tak ada siapa buat maksiat, semua bertakwa kepada Allah. Bertakwa pula bukan bertakwa yang biasa-biasa. Takwa dia ada maratib, ada darajat kan. Ada takwa macam orang biasa lagu al-awam, ada takwa al-khusus, takwa para nabi dan para rasul. Sama ke macam takwa lagu kita? Tak. Kita semayang, nabi pun semayang, sama ke semayang kita semayang? Tak sama. Kita puasa, nabi puasa, sama ke? Tak sama. Kita zikir pada Allah, sama ke zikir kita zikir seorang rasul kepada Allah dengan zikir kita? Tak sama. Jadi dalam takwa itu pun ada darjat dan ada maratib, ada kedudukannya. Andaikan semua makhluk itu berada pada darjat ketakwaan yang paling tinggi, dia kata, ala arfa'i ma yablughuhu 'abdun min taqwallahi azza wa jalla. Kalau semua makhluk itu mencapai kedudukan yang paling tinggi, arfa' ma yablughuhu, yang paling tinggi mencapainya oleh apa? Oleh seorang hamba itu, min taqwallah, itu pada ketakwaannya kepada Allah azza wa jalla, lam yazid, tidak menambahkan, zalika, yang demikian itu, yakni takwa tinggi tadi itu, fi mulkihi, pada kekuasaannya, subhanahu, maha suci Allah, syai'an, sesuatu pun, wala qadra janahi ba'udah, walaupun sekadar janahi ba'udah, sebelah sayapnya nyamuk. Ni dia panggil apa? Ni dia panggil kinayah ni. Dia nak cerita apa? Dia panggil darbul masal, dia panggil. Buat contoh lah. Jangan kita salah faham pula. Kita kata tak bertambah walaupun sebelah sayap nyamuk. Tapi kalau hal yang lebih ringan daripada sayap nyamuk tu, bertambah lah. Bukan begitu. Bukan makna kita kata sebelah sayap nyamuk pun tak bertambah. Tapi kalau hal lebih sikit daripada sayap nyamuk, yang tu bertambahlah sikit. Bukan itu maksudnya. Ini dia panggil apa? Dia panggil darbul mathal. Dia panggil ghayatul qillah, dia panggil. Dibuat contoh, nak abang kata yang paling sikit. Macam kita lah, kita kata tak pernah lupa walaupun sekelip mata. Makna apa? Nak abang tak lupa sungguh lah. Dia bagi contoh, tak ada hal lebih sikit daripada sekelip mata tu, tarfata ainin. Itu dia panggil apa? Darbul mathal, dia panggil. Buat main contoh saja. Jangan faham dengan makna zahir pula. Kita kata, kalau katalah sebelah sayap nyamuk tu berapa gram, katalah 2 gram, tak tambah, tapi hak 1 gram tu tambah lah. Bukan begitu makna dia. Maknanya wala qadra janahi ba'udah, ini dia panggil darbul masal,
Dia buat apa? Dia buat perumpamaan. Minal qillah. Nak abang kata sikit pun tidak memberikan tambahan pada kekuasaan dan pada keagungan Allah Subhanahu wa taala. Supaya faham kita buat taat ini manfaatnya bukan untuk Allah, kerana Allah tidak berhajat kepada apa juga manfaat. Bahkan Allah Subhanahu wa taala itulah Tuhan An-Nafi' yang memberikan manfaat kepada, yang mengurniakan manfaat kepada makhluk. Bila kita faham hakikat ni, barulah kita akan selik hati dan bebas daripada perasaan-perasaan yang tak patut ada dalam diri. Kita tak berasa lagi kita buat baik itu menjadikan kita berasa kita lebih pada orang. Kenapa? Kerana kita buat baik ini tidak lebih daripada limpah kurnia daripada Allah. Nasib Allah bagi kat aku. Kalau Allah tak bagi kat aku, silap-silap aku lebih teruk pada kawan tu. Ini orang apa? Orang yang tilik pada apa? Pada luasnya rahmat dan kurniaan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau dia tak tengok lagu tu, dia akan terjerat juga dengan jerat. Dengan jerat apa? Dengan jerat dia panggil halus syaitan ini. Apa dia? Dengan sumu'ahnya, dengan riaknya, dia dah berasa lagu apa? Dia dah berasa lagu, dia lebih ujub, dia panggil al-i'jabu bi nafsihi. Dia berasa apa? Dia berasa lagu dia lebih pada orang lain kerana dia. Habis rosak amalan, na'udzubillahi min dzalik. Jadi maksud ayat ataupun maksud hadis itu menyatakan bahawasanya kalau semua makhluk ini bertakwa kepada Allah setinggi-tinggi derajat ketakwaan, itu tidak menambahkan sedikit pun pada kekuasaan dan pada kekayaan Allah Subhanahu wa taala. Lagi lepas itu, qauluhu ya ibadi. Maka firman-Nya Allah Subhanahu wa taala yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya ibadi, wahai hamba-Ku, law anna awwalakum wa akhirakum, sama juga kalaulah semua makhluk awal, wa akhirakum, dan juga yang paling akhir daripada kalangan kamu, wa insakum, yang manusia daripada kalangan kamu, wa jinnakum, dan juga apa jin daripada kalangan kamu. Ni semua makhluk Allah, semua hamba Allah, manusia ke jin, semua hamba Allah. Walaupun kejadiannya berbeza, tapi semua masuk dalam kumpulan hamba Allah dan makhluk Allah. Kalaulah yang awal daripada kamu sampai yang akhir daripada kamu, wa insakum wa jinnakum, yang manusia dan juga yang jin, kanu ala abjari qalbi rajulin wahidin, adalah mereka itu di atas seburuk-buruk dan sederhaka hati seseorang daripada kalangan kamu. Maksudnya kalau semua makhluk ni tak ada sekok pun beriman dan bertakwa pada Allah, semuanya derhaka. Dengan apa? Dengan sejahat-jahat derhaka pada Allah. Macam kita kata takwa ada apa? Ada dia punya darajat kan? Maka maksiat pun ada dia punya darakatnya, ada dia punya apa? Ada dia punya tahap kecelaan dan kecelakaannya. Yang paling tinggi sekali apa dia? Iaitulah menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ringan sikit tapi masih lagi apa? Masih lagi dosa. Walaupun tak sekutu tapi tak taat pada Allah, tak sekutu ingkar titah perintah Allah, tak sekutu tapi buat amalan bukan kerana Allah, buat amalan kerana manusia atau kerana makhluk. Dia panggil al-mura'i kan, al-mura'i. Mura'i ni bukan dia tak buat taat, dia buat taat juga. Tapi dalam taat itu dia mengharapkan apa? Mengharapkan untuk ditonton dan dipuji oleh manusia. Dia buat amalan nak tunjuk ke orang, bukan dia tak buat. Jadi orang riak ni orang beramal, bukan tak beramal. Kalau tak beramal tu telah sepasal lah. Riak ni kita sebut dulu, beramal bukan kerana Allah, tinggalkan amalan bukan kerana Allah, dua-dua masuk lubang yang sama. Itu riak. Tarkul amal li ghairillah wal amal li ghairillah, meninggalkan amalan bukan kerana Allah, tinggal sesuatu bukan kerana Allah, buat sesuatu bukan kerana Allah, itu termasuk daripada kalangan ar-riya. Orang yang buat macam tu kita panggil al-mura'i. Riya ni ada sebahagian daripada apa? Sebahagian daripada dosa yang keji lah. Begitu ada hadis Nabi SAW, nanti orang hak riya ni, nanti di akhirat Allah Ta'ala, malaikat akan panggil dia dengan nama apa? Ya kafiru, wahai si kafir. Si kafir ni bukanlah makna dia tu orang kafir. Kafir dengan makna dia ni orang kufur kepada nikmat Allah. Kenapa? Kerana orang riya ni dia buat amalan, amalannya tak diterima. Pasal apa? Pasal dia buat bukan kerana Allah. Maka sebab dia panggil kafir. Kenapa? Kerana ada musyabah, ada persamaan dengan mereka yang kufur.
Orang yang kufur, dia buat baik, tak dapat pahala. Pasal apa? Pasal ada halangan, iaitu kufur dia itu menghalang dia daripada dapat pahala. Maka orang riak pun terhalang juga dengan riak. Maka sebab tu dia panggil kafir. Bukanlah membatal iman, bukan. Tapi sama kedudukan ataupun sama kesan yang dia dihadap, itu amalannya tidak diterima di sisi Allah. Orang riak dia panggil ya kafiru, apa lagi? Ya khasiru, yang rugi. Ya mukhadi'u, orang apa? Orang yang menipu, dipanggil di akhirat. Maka sebab itu kita minta pada Allah, mudah-mudahan Allah hindarkan kita daripada riak. Ada seorang laki-laki dalam satu athar, diceritakan seorang laki-laki bertemu dengan salah seorang sahabat Nabi, iaitu Sayyidina Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Abdullah ibn Samit radhiyallahu ta'ala anhu, wala Sayyidina Ubadah bin Samit. Seorang laki-laki bertemu dengan Sayyidina Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu. Lalu laki-laki itu tanya, wahai tuan, wahai sahabat baginda Nabi SAW, aku harapkan engkau jawab apa yang aku tanya kepada kamu ini. Lalu dia pun tanyalah kepada sahabat Nabi, iaitu Sayyidina Ubadah bin Samit, ara'aita, apa pandangan kamu, ara'aita rajulan, apa pandangan kamu tentang seorang laki-laki yang dia itu semayang, dan semayangnya itu berkehendak akan apa? Berkehendak akan ada redha Allah. Tapi pada masa yang sama, wa ahabba an yarahun nas, dia semayang memanglah yabtaghi wajh Allah, dia nak keredaan Allah, tapi bercampur dalam hati tu nak juga supaya apa? Supaya orang pandang ke dia. Kemudian seorang laki-laki yasum wa yabtaghi wajh Allah, seorang laki-laki berpuasa dan dia nak keredaan Allah, tetapi wa ahabba an yarahun nas, tapi dalam hati ada juga apa? Ada juga rasa supaya orang perhati dan tengok apa yang dia buat. Yatasaddaq, seorang laki-laki bersedekah, wa yabtaghi biha wajh Allah, dia sedekah mengharapkan redha daripada Allah, wa ahabba an yarahun nas, tapi pada masa yang sama dia nak juga orang tengok dia. Wa yahuj, seorang laki-laki yang menunaikan haji, wa yabtaghi bihi wajh Allah, dia juga menunaikan haji kerana nak kelebihan daripada Allah, redha Allah, wa ahabba an yarahun nas, tapi pada masa sama dia juga nak orang perhati dia. Apa pandangan kamu tentang orang lagu ni? Maka kata Sayyidina Ubadah bin Samit radhiyallahu ta'ala anhu, laisa lahu syai', maka orang lagu ni dia tak dapat apa. Pasal apa? Pasal dia buat sesuatu itu bukan kerana sebenar-benar kerana Allah. Kerana Allah mengatakan ana khairu syarikin, aku adalah sebaik-baik orang, dan aku bukan orang, aku adalah sebaik-baik, aku adalah lebih baik daripada apa? Makhluk yang disekutukan aku dengannya. Siapa-siapa yang menyekutukan aku dengan sesuatu, fahuwa lahu kulluh, maka pilah dia dekat apa? Dekat makhluk yang disekutukan dengan aku tu, maka aku fala hajata li bihi, maka aku tidak berhajat dengan dia. Siapa-siapa yang sekutukan Allah dengan sesuatu, Allah mengatakan aku tak redha, aku ni disekutukan dengan apa? Dengan sesuatu. Kerana aku Tuhan yang sebenar-benar Tuhan. Siapa-siapa yang dia berasa lagu ada lagi hak lain yang diharap lain pada aku, maka fahuwa lahu kulluh, pergilah kat dia. Esok di akhirat pergi tuntut pahala, pergi tuntut dekat dia. Maka sebab itu ada orang di akhirat dia tuntut pahala, dia minta disebut kebaikan, Allah kata kadzabt, kamu bohong, kamu buat itu bukan kerana aku, tapi buat kerana orang, kerana nak itu dan ini, dan kamu telah dapat apa yang kamu nak. Hari ini kamu tak berhak tuntut apa-apa dan dapat apa-apa daripada aku. Na'udzubillah min zalik. Jadi kita katakan tadi, maksiat, kekejian itu yang paling apa? Yang paling zalim, yang paling keji, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Dan ada maksiat yang tidak membatalkan iman tetapi tetap dalam kekejian, dosa hak kita buat, melanggar titah perintah Allah, melanggar hukum hakam Allah Subhanahu wa taala, itu juga dosa. Maka disebut andaikan semua makhluk ini melakukan apa? Melakukan kekejian yang paling keji. Semua makhluk ini derhaka pada tahap penderhakaan yang paling keji. Afjari qalbi rajulin wahidin, kalau semua makhluk itu berada pada kedudukan sekeji-keji hati seorang hamba, semua lagu tu, ma naqasa zalika, tidak mengurangkan yang demikian itu. Yakni apa? Yakni segala kekejian maksiat yang dilakukan oleh makhluk tidak mengurangkan yang demikian itu, min mulki syai'a, tak mengurangkan sedikit pun daripada
daripada kekuasaanku. Ma naqasa zalika, tidak mengurangkan dan demikian itu, min mulki, pada kekuasaanku, syai'a, sesuatu pun. Artinya, maksudnya, walau kana al-khalqu jami'an, jikalau adalah setiap makhluk kesemuanya itu usatan, derhaka. Usah ni jamak, kata jamak daripada asin, yang kita disebut maksiat. Maksiat itu mana? Derhaka. Orang derhaka dia panggil asin ataupun al-asi. Usatan, ini kata jamak daripada asin, ramai. Kalau semua makhluk itu usatan, yakni derhaka kepada Allah. Fajarah, lagi pula keji. Fajarah makna apa? Melakukan dosa juga. Nafsul makna, sama makna. Usatan fajarah, makna yang derhaka, lagi melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala, berbuat kejahatan. Wa qulubuhum, dan hati-hati mereka itu, kanat ala ahatti wa aqbahi mustawayatil fisq. Kalau semua hati manusia itu ahat, yang paling rendah ni makna hina lah. Wa aqbahi, yang paling keji dan huduh. Mustawayatil fisq, berada pada tahap yang paling bawah, yang paling rendah, yang paling keji, yang paling huduh daripada apa? Daripada tingkatan kefasikan wal fujur, dan derhaka, penderhakaan. Lam yanqus, tidak mengurangkan, zalika, yang demikian itu, min mulkillah, daripada ataupun pada kekuasaan Allah sedikit pun, syai'an, sedikit pun. Limadha, kenapa? Lianna, kerana mulkahu, kekuasaannya Allah Subhanahu wa taala, kamilun, sempurna. La yaqbalu ziyadatan wala naqsan. La yaqbalu makna tidak menerima, ziyadatan, tambahan, wala naqsan, dan juga kekurangan. Jenis tambah kurang ni sifat baharu. Tambah kurang ni dia panggil baharu. Kerana tambah kurang ni makna apa? Ada berubah, at-taghayyur. Daripada tambah, daripada kurang tambah, daripada tambah kurang, contoh dia. Itu apa? Itu sifat apa? Sifat taghayyur. Taghayyur ni sifat baharu. Sifat baharu. Kullu mutaghayyirin hadithun, dia panggil apa? Al-alamu hadisun. Kan kita mengaji dalam qiyas kan, kalau mengaji mantik dia panggil al-alamu hadisun, al-alamu mutaghayyirun. Alam ni sifatnya berubah-ubah. Wa kullu mutaghayyirin, dan setiap yang berubah-ubah itu, hadisun, adalah baharu. Fal-alamu hadisun, maka alam ini hukumnya baharu. Dari sifat taghayyur, sifat berubah itu sifat baharu. Maka bila sebut baharu itu, dia panggil apa? Ternafi pada hak Allah Subhanahu wa taala. Tak ada pada Allah segala sifat baharu itu, tak ada pada Allah. Maka termasuklah pada kekayaan dan kekuasaan Allah, la yaqbalu ziyadatan wala nuqsan. Kekayaan Allah tidak menerima tambah dan tak terima kurang. Pasal apa? Pasal tambah kurang ini adalah sifat baharu. Allah itu bukan baharu, Allah qadim. Maka semua sifat-sifat baharu itu dia panggil apa? Sifat yang tak ada, ataupun sifat yang ternafi pada hak Allah Subhanahu wa taala. Yang tak ada ataupun yang ternafi pada hak Allah Subhanahu wa taala. Maka dia kata lam yanqus zalika min mulkillahi syai'an, lianna mulkahu subhanahu, kerana sesungguhnya kekuasaannya Allah Subhanahu wa taala kamilun, itu sempurna. La yaqbalu ziyadatan, tidak menerima tambah, wala naqsan, dan juga kurang. Wa kullama yakunu minal ibad, dan segala perkara yang berlaku daripada hamba-hamba, min ta'atin, daripada perbuatan ta'at, au ma'asin, atau daripada maksiat, waqi'un, itu berlaku, fi dairati, pada daerah mulkihi, kekuasaannya. Makna apa? Hak yang manusia buat jahat ke, buat baik ke, itu semua berlaku dengan apa? Berlaku dengan ketentuan Allah. Seseorang itu buat baik pun dengan ketentuan Allah, Allah tentu dah. Yang sebaliknya pun berlaku dengan ketentuan Allah. Pasal apa? Kullum min indillah, segala-galanya daripada Allah. Hak buat baik pun boleh jadi berlaku kebaikan pun dengan apa? Dengan apa yang Allah Ta'ala tentu pada qadar, pada takdir yang telah ditetapkan oleh Allah. Hak yang buat jahat pun berlaku dengan ketentuan dan ketetapan Allah. Cuma beza hak baik Allah suruh, hak jahat Allah tak suruh. Pasal itu kita tidak boleh apa? Kita tidak boleh nisbahkan kejahatan itu pada Allah.
Kita cuma nisbah menentukan saja. Yang menentukan kebaikan dan kebajikan Allah. Tapi perkara jahat, diri perkara jahat itu tidak boleh disebahkan pada Allah. Jadi kalau orang tanya siapa tak semayang, kerana Allah Ta'ala tentu dah hari ni aku tak semayang, itu bahasa kurang ajar, bahasa biadab. Allah tak pernah suruh kita tak semayang. Walaupun orang tak semayang tu, dia tak semayang tu, keadaan macam tu berlaku detik, kelaku dia macam tu pukul berapa dia tak semayang, apa yang dia buat, itu semua perkara yang kita sebut, ulang sebut dah, bahawasanya innal umura laha rabbun yudabbiruha fama qadar rabbu saqathul maqadiru. Innal umura, semua perkara, laha rabbun, ada baginya Tuhan pentadbir, penentu, yudabbiruha, yani yuqaddiruha, ya Allah Ta'ala yang tentu dan Allah Ta'ala yang tadbir. Fama qadar rabbu saqathul maqadiru, apa yang Allah Ta'ala tentu itu akan berjalan ikut apa? Ikut ketentuan dan ketetapan yang telah ditakdirkan oleh Allah. Pasal itu ada dalam rukun iman, kita beriman dengan apa? Dengan qada dan juga qadar. Beriman dengan apa Allah Ta'ala tentu sejak azali, itu Allah Ta'ala tentu. Hak berlaku dalam kehidupan kita ni pun berlaku selari dengan ketentuan Allah. Cuma bila kita dapat buat kebaikan, kita syukur pada Allah, kerana dengan taufik daripada Allah kita boleh buat baik dan minta Allah tambah-tambahkan lagi. Tapi kalau kita buat kejahatan, maka kita kena minta ampun pada Allah dan minta Allah Ta'ala beri taufik untuk hindarkan kita ataupun untuk berikan kekuatan kita bertaubat dengan taubat yang nasuha. Tapi pada hakikat iman, pada hakikat ketentuan, segala-galanya ditentukan oleh Allah. Kita dah sebutkan dulu kan, berapa kali, tiap-tiap kali kita diulang sebut. Manusia ni tak boleh lari, al-imanu bima qadar. Dia kena beriman dengan apa yang telah ditentukan oleh Allah. Apa berlaku atas muka dunia ni, sama dia suka ke tak suka ke, iman akan mengatakan segala-galanya ditentukan oleh Allah. Tapi segala-gala tu hak berlaku tu apa dia? Kalau baik, maka bersyukur, hadza min fadli rabbi walhamdulillahi bi ni'mati tatimmu salihat. Tapi kalau hak berlaku itu dah perkara yang tak baik, kalau perkara musibah, kita inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kalau berlaku tu maksiat, kita kena segera istighfar dan minta ampun pada Allah Subhanahu wa taala. Pasal apa? Pasal hak kita nak buat atas muka dunia ni mesti ikut apa yang Allah suruh. Hak Allah Taala tentu kita beriman, yang Allah suruh kita kena buat, yang Allah larang kita kena tinggal atau kita kena jauhi. Al-imanu bima qadar, beriman dengan apa Allah Taala tentu. Wal imtisalu bima amar, buat taat apa yang Allah Taala suruh. Al-inzijar, dan kita tinggal amma zajar, apa yang Allah tegah. Tapi hakikatnya semua perkara berlaku dengan ketetapan Allah. Jadi manusia yang dia pegang 3 tali ni, insya-Allah hidupnya dia tak akan jadi cempera lah. Kalau dia dapat kebaikan, dia dapat buat baik, dia tak jadi megah, berasa lebih pada orang. Pasal apa? Pasal dia tahu ini kurniaan daripada Allah. Kalau dia terjebak dalam melakukan maksiat, dia tak akan putus asa untuk kembali ke pangkal jalan. Dia tak pakai sumpah iblis itu, alang-alang derhaka, biak kekal selama-lama dalam neraka. Itu sumpah iblis. Maka manusia yang beriman, kalau dia buat maksiat jahat lagu mana pun, dia tetap tak putus asa untuk kembali ke pangkal jalan, minta ampun pada Allah, kerana dia tahu Allah Maha Pengampun. Dan Allah pun bagi tahu kat kita, seorang hamba tu dia buat dosa, lepas buat dosa selang dia bertobat, lepas tu dia berulang pula buat lagi, terlupa pula, dia minta ampun lagi, kemudian apa? Ghalib buat dosa pula, kemudian berasa bersalah, minta ampun lagi. Allah Ta'ala kata, wahai hamba aku, buatlah kamu nak buat apapun, kerana kamu tahu kata aku Tuhan yang Maha Pengampun. Ayat tu bukan lesen buat jahat, bukan. Yang tu nak abang kata, jangan putus asa daripada minta ampun, dan jangan kita putus asakan orang yang berdosa pada Allah. Jangan kita kata, ni lagu ni perasaan kalau mati pun neraka, tak duduk nombor 1, nombor 2. Tak boleh. Jahat lagu mana pun, kita jangan putus asakan orang. Kita sendiri jangan putus asa, dan kita jangan putus asakan orang. Kalau dia buat maksiat, kita wajib cegah. Dia buat mungkar, kita wajib cegah. Tapi urusan nanti di hujung lagu mana, yang tu kita angkat tangan minta doa pada Allah. Kita minta mudah-mudahan Allah kurniakan kebaikan untuk semua. Tapi kalau tertentu sebaliknya, yang tu Allah Ta'ala punya serta lah, bukan lagi bidang kita. Nah, doa-doa yang baik-baik,
Tapi kalau Allah Ta'ala tentu kata dia itu di akhirat lagu mana keadaan, yang tu bukan kerja kita, kerana kita beriman segala-galanya secara mujmal, semua sekali ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dia kata wa kullama yakunu minal ibadi min ta'atin aw ma'asin waqi'un fi dairati mulki. Setiap apa yang terbit atau yang berlaku, kullama yakunu minal ibad, apa yang berlaku pada hamba, min ta'atin, daripada perbuatan taat, aw ma'asin, ataupun maksiat, waqi'un, itu berlaku fi dairati mulki, itu berlaku pada daerah ataupun berlaku pada kekuasaannya Allah, pada daerah kekuasaannya. Mana buat baik pun dia yang tentu, hak berlaku hak sebaliknya pun juga dengan ketentuan Allah. Jadi itu tidak menambah atau mengurangkan pada hak kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Li'annahu min khalqihi wa ijadihi, kerana dialah li'annahu min khalqihi wa ijadihi. Li'annahu, kerana apa? Kerana perbuatan itu yang dilakukan oleh hamba tu, sama ada perbuatan itu perbuatan apa? Perbuatan yang perbuatan yang kita kata perbuatan yang taat ke ataupun perbuatan yang derhaka ke, semua itu adalah sebahagian daripada khalqihi, sebahagian daripada ciptaannya Allah Subhanahu wa taala, wa ijadihi, dan Allah yang mewujudkan dia. Bahkan hamba tu sendiri itu, hamba bukan perbuatannya, perbuatan telah Allah. Kita pun Allah Ta'ala cipta, hak kita buat pun Allah cipta. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun, Allah yang ciptakan kamu dan apa yang kamu kerjakan. Jadi kita ni pun Allah cipta, hak kita buat ni pun juga tak lari daripada apa? Tak lari daripada ta'aluk kekuasaan dan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Wa in kana min kasbi ibadi, wa in kana, walaupun ianya perbuatan tersebut min kasbi, daripada usaha ibadihi, hamba-hambanya. Betul, hak usaha tu kita, tapi yang tentu itu Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala bagi pahala ataupun dosa ni berdasarkan usaha kita. Kalau kita retiak baik, Allah bagi baik. Kalau kita retiak jahat, Allah ancam dengan apa? Dengan ancaman dosa dan seksa. Hak Allah Ta'ala tentu tu hadiah, ni hak kita ni. Sebab tu kita jangan nisbahkan kejahatan itu pada Allah Subhanahu wa taala. Fala yasihu bidzalik aqlan, fala yasihu, maka tidak sah, tidak sah, makna tidak boleh terima, bidzalika, dengan yang demikian itu, aqlan, pada akal. Yani tidak sah pada akal. Apa makna tidak sah pada akal? Yani tidak boleh diterima akal. Ihtimalun naqsi, itu kita mengandaikan apa? An-naqs, adanya kekurangan, awiz ziyadati, ataupun pertambahan, fi mulkihi jalla jalaluh, pada kekuasaannya Allah jalla jalaluh. Maka tak boleh terima akal ni apa? Mustahil lah. La yasahu aqlan, yani mustahil akal, mustahil pada akal. Apa makna mustahil pada akal? Mustahil pada akal satu benda yang apa? Yang tak boleh terima, la yutasawwaru, tidak boleh digambarkan atau tidak boleh diterima. Wujuduhu au thubutuh, adanya ataupun sungguhnya. Benda hak tak boleh terima kata ada, yang tak boleh terima kata sungguh, yang tu dia panggil mustahil. Ya, ada beza sikit ada dengan sungguh kan. Ada ni benda ada, hak ada sungguh lah. Yang ada benda mewujud, benda wujudi dia panggil, benda yang ada. Ada satu benda lagi, benda yang subut, benda yang sabit. Benda sabit ni benda yang sungguh. Benda tu tak ada tapi sungguh. Macam kita tengok anak kita tidur kan, kita balik rumah tanya mana ni, tanya orang puan kita, dia kata tidur tu letih kan. Tidur anak kita tengok dia duduk baring atas kursi, atas kursi lah, kita kata dia tidur. Kita kata dia tidur, sungguh dah tidur tu sungguh, tapi tidur dulu tahu lah, boleh tunjuk tidur. Tidur tu kita nak pegang tak mana, pegang hidung ke, pegang kepala ke, pegang, tak kena tentang tidur tu, tapi kita faham pada i'tibar, dia panggil amrun i'tibari. Jadi ada benda hak pasien bangsa i'tibari, amrun i'tibari, yang ada pada apa? Faham akal saja, tapi tak ada diri benar. Tapi ada benda yang ada sungguh, yang boleh pegang. Ada sungguh ni makna boleh, kita boleh apa? Kita boleh idrak dengan panca indera, boleh tengok, boleh rasa pegang, boleh sentuh, boleh cium, boleh rasa. Itu benda wujudi. Dan tuan-tuan ni boleh sering ngaji kan, ngaji dalam
akidah. Sebab itu ulama susun cantik dah mengaji bab hukum akal ni. Nak bagi kejap pegangan akidah kita. Sifat-sifat Allah kan ada sifat hal jenis apa? Yang jenis amrun i'tibari. Sifat yang pada faham saja, sungguh pada faham tapi tak ada diri. Ada sifat-sifat jenis apa? Sifat yang ada sungguh, sifat wujudi macam sifat ma'ani tu. Sifat yang ada sungguh nanti di akhirat boleh tengok sifat qudrah, sifat iradah. 7 sifat ma'ani itu nanti di akhirat Allah buka hijab boleh tengok macam mana sih sifat tu. Tapi ada sifat-sifat yang hanya faham pada akal saja, bukan ada benar, macam mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis, bersalahan Allah bagi sekalian yang baru. Itu pada iktibar saja, pada apa? Faham saja. Tapi nak tunjuk mukhalafah tu ada tak mana? Tak ada diri benda tu, tak ada. Ada pada iktibar. Baik, jadi tak boleh terima fala yasihhu bidzalika aqlan. Tidak sah yang demikian itu pada akal. Apa dia? Ihtimalun naqsi aw ziyadah. Kita ihtimalkan Allah Taala ni ada apa? Ada tambah dan ada kurang dan ada tambah fi mulkihi, pada kekuasaannya Allah Subhanahu wa taala jalla jalaluhu. Kita nak berhenti dulu dekat tu insya-Allah. Kita akan sambung lagi akan datang. Wa fi hadzal maqta' min al-hadits dalilun ala anna al-asla fi at-taqwa wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Allahumma inna nahmaduka ala kulli hal ونعوذ بك من حال أهل النار. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما يا رب العالمين واهدنا كلنا يا ربنا إلى سواء السبيل. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم أكرمنا بتقواك وارحمنا بترك المعاصي أبدا. اللهم اجعل سرنا أحسن من علانية رب العالمين. اللهم اجعل نفوسنا نفوسا طيبة مطمئنة طائعة حافظة تؤمن بلقائك وتقنع بعطائك وترضى بقضائك وتخشاك حق خشيتك لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. اللهم اجعل أسرار مشايخنا سارية فينا وأنت راض عنا ورحم بنا، واغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا، ولجميع مشايخنا وأهلنا وأزواجنا وزوجاتنا وأبنائنا وبناتنا وإخواننا وأخواتنا من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.